Okey, baiklah murid-murid semua yang cikgu sayangi, yang cikgu rindui, dah lama tak jumpa. Okey, buku teks muka surat 138, hari ni kita masuk bab baru. Okey. Tajuk kita hari ni ialah mana ada tajuk ni? Jirim. Jirim. Kita masuk bab jirim. Apakah bendakah jirim itu? Jirim tu senang saja, tengok muka surat 138. Apa-apa benda yang ada jisim dan ruang itu ialah la ilaha illallah sindah halal. Itu ialah jirim. Ada jisim, ada ruang. Jisim dengan jirim sama tak? Tak. Jirim, semua benda yang ada jisim dan ada ruang itu dipanggil jirim. Jirim, rim. Jisim ialah berat lah. Jisim dengan berat tu lebih kurang lah. Dia taklah sama sangat. Ada sikit beza. Tapi nak bagi senang faham, jisim tu berat lah. Jirim ini ialah semua benda yang ada jisim dan memenuhi ruang. Contohnya kursi, meja, donat, rumah, pokok. Semuanya ada jisim. Termasuklah udara. Udara pun adalah jirim. Walaupun awak kata dia ada jisim ke? Ada. Udara kita ada berat. Tapi sikit. Okay. Semua benda yang kita tengok dekat muka bumi ini semuanya adalah jirim. Okay. Yang kita boleh nampak, yang kita tak nampak, yang kita boleh rasa. Contohnya angin tak nampak tapi boleh rasa. Itu ialah jirim. Tak kisahlah benda hidup ke, benda bukan hidup ke. Dua-dua adalah jirim. Okay. Benda hidup contoh dia manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan. Yang tak hidup contoh dia meja, kursi, raket badminton, bola sepak, Pizza Hut. Itu ialah benda bukan hidup. Okey. So kita teruskan ke muka surat 138. 138 pula dah. 140. Sifat fizik. Okey. Dua benda yang kita kena tahu. Yang pertama sifat fizik. Yang kedua sifat kimia. Mari kita cuba membezakan apa dia sifat fizik, apakah dia sifat kimia. Okey. Sifat fizik ini ialah sifat-sifat yang senang kita nak tengok. Yang senang kita nampak secara fizikal. Contohnya gambar ni ialah cecair. Kita boleh tahu dia adalah cecair ataupun pepejal. Cecair dengan pepejal kita boleh kenal. Tengok pun tahu. Itu adalah sifat fizik. Benda yang kita boleh nampak gitu je. Itu contoh sifat fizik ya. Benda yang senang kita nampak. Contohnya pepejal, contoh periuk. Periuk ni ialah pepejal, bukan cecair. Ayak kopi. Ayak kopi itu ialah cecair. Cawan kopi itu ialah pepejal. Okey. Contoh lain, cecair yang berbeza mempunyai takat didih yang berbeza. Takat didih itu juga adalah sifat fizik. Okay. Contohnya ayak biasa, ayak paip, hang bubuh dan cerek, hang masak. Takat didih dia ialah 100 darjah Celsius. Sampai 100 darjah Celsius dia pun akan mendidih. Okay. Kalau hang ambil ayak lain bukan ayak paip, contohnya ambil ayak longkang, buh dalam cerek, masak. Takat didih dia bukan lagi 100. Takat didih dia mungkin dah jadi 110 darjah Celsius. Jadi setiap cecair yang berbeza ada takat didih yang berbeza. So takat didih tu ialah satu contoh sifat
fizik. Siapa nak masuk ni? Fatini. Fatini. Jangan lupa chat nama awak dalam chat kat sebelah tu. Sekejap lagi senang kita nak ambil kehadiran. Kemudian gula. Gula boleh melarut di dalam air kopi. Boleh larut dalam air teh. Boleh larut dalam air tebu. Air tebu pun bergula lagi. Okey. Sifat fizik dia ialah boleh melarut. Boleh larut tu adalah satu sifat fizik. Cuba kita ganti gula dengan ketui batu. Ambil ketui batu, buh layak kopi. Larut tak? Tidak larut. So sifat fizik yang berbeza. Gula boleh larut. Batu tak boleh larut. Okey. Kayu. Potong kayu bolang kopi. Boleh larut tak? Tak boleh. Ada benda yang boleh larut, ada yang tak boleh larut. So sifat fizik dia kat sini ialah boleh larut ke, tak boleh larut ke. Contoh lagi, pemegang periuk dia buat daripada bahan penebat haba. Sifat dia sebagai penebat haba itu ialah contoh sifat fizik. Okay, contohnya plastik ialah penebat haba. So dia buat pemegang periuk tu guna plastik, barulah walaupun periuk tu panas, hang boleh pegang pasal plastik tu tak panas. Bayangkan kalau pemegang tu pun dia buat pakai besi. Periuk duk mendidih, hang ambil pegang dengan tangan-tangan hang mendidih. Okey? Sebab besi adalah konduktor haba. Sifat fizik dia konduktor haba berbandingkan plastik dia adalah penebat haba. Okey, so itu contoh sifat fizik. Dan contoh satu lagi ialah takat lebok. Tadi takat didih, ini takat lebok. Ais, suhu tetap ketika ais berubah menjadi cecair. Contohnya pada 0 darjah Celsius, air akan jadi ais. Tapi lebih daripada 0 darjah Celsius, dia dah mula melebok. Okay, itu ais biasa. Kalau ais tu ialah aiskrim. Yang ada sirap, ada gula kat dalam dia. Adakah takat lebok dia sama macam ais kosong tadi? Tak sama. Okey. Sifat kimia. Sifat kimia ni apa pula? Sifat kimia ialah suatu bahan menunjukkan tindak balas berubah menjadi bahan yang berbeza. Contohnya besi. Besi ni sepatutnya dia berkilat. Tapi bila terdedah lama kepada air dan udara, lama-lama dia akan berkarat. So berkarat. Asal dia besi berkilat. Lama-lama dia berkarat. Dia berubah. Dia berubah daripada besi yang elok, dah jadi besi yang berkarat. So itu ialah sifat kimia. Dia menunjukkan tindak balas. Okay. Petrol. Petrol kalau kita tengok dia adalah cecair. Kan hang tuang dalam motor hang tu air kan? Bukanlah air, petrol lah tapi dia cecair. Mana ada petrol yang bentuk macam beras, berpejal, biji-biji, tak ada. Okay. So petrol tu cecair. Bila hang cucuk api, dia terbakar. Bertukar menjadi uap. So itu ialah sifat kimia. Okay. Kita tengok muka surat seterusnya ni, muka surat berapa tak tahu ni. Ini gambar aiskrim 151. Mari kita tengok. Air mendidih pada suhu 100 darjah. Sifat fizik ke sifat kimia? Siapa mau jawab? Siapa nak jawab? Sifat fizik ke sifat kimia? Fizik. Sifat fizik. Bagus. Tarwin ke tu? Ya, betul. Tarwin jawab itu ialah sifat fizik. Bagus, bagus. Yeay, tepuk tangan. Pandai. Aiskrim melebok apabila terdedah pada suhu tertentu. Ini sifat
Fisika sifat kimia. Kan siapa nak jawab? Ramai yang online ni. Dia panggil nama lah. Dia panggil nama lah. Nik Muhammad Akil. Nik Muhammad Akil. Oh, Nik Muhammad Akil. Ya, Cikgu. Aiskrim melebok. Sifat fizik kan sifat kimia? Sifat kimia. Ai. Fizik. Teng 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 teng. Dia adalah sifat kimia sebab dia melebok. Okay, dia melebok. Okay. Kemudian kertas terbakar. Kertas terbakar. Kertas terbakar. Intan Farisha. Intan Farisha. Ya, saya. Kertas terbakar tu sifat fizik ke sifat kimia? Kimia. Sifat kimia. Okey, dah lah. Tanya seorang. Mampu dah nak habis lah. Okey, tahniah pada yang telah menjawab dengan tepat sekali. Tahniah. Bagaimanakah kita mengelaskan bahan daripada pelbagai ciri? Okey, ini ciri yang biasa kita gunakan untuk mengelaskan bahan. Ketumpatan, takat lebok, takat didih dan ketelarutan. Okay, ini 4 cara macam mana kita mengasingkan bahan-bahan. Okay, ketumpatan. Ketumpatan ialah jisim per unit isi padu. Ketumpatan membolehkan bahan itu terapung ataupun tenggelam. Okay. Bahan yang kurang tumpat akan terapung. Ingat ni sampai mati ni. Okay. Yang kurang tumpat akan terapung, manakala yang lebih tumpat akan tenggelam. Okay. Kurang tumpat akan terapung, yang lebih tumpat akan tenggelam. Okay. Tengok gambar minyak dengan ayak ni, gambar 5.4 tu. Okay, semua orang nampak kan? Minyak dengan ayak ni. Minyak duduk di atas. Cikgu conteng sikit, merah tang ni. Maksudnya ayak, minyak duduk tang atas. Ayak duduk di bawah. Kacau macam mana pun, sekali lagi minyak akan duduk atas, ayak akan duduk bawah. So yang mana lagi tumpat? Yang lebih tumpat antara ayak dengan minyak. So ayak. Air. Ayak adalah lebih tumpat. Lebih tumpat berbanding minyak. Manakala minyak adalah kurang tumpat. Sebab apa? Macam mana cikgu tahu? Pasal minyak duduk di atas, ayak duduk di bawah. Jadi yang bawah lebih tumpat, yang atas kurang tumpat. Yang terapung itu kurang tumpat. Contoh. Campuran gliserol dan ayak. Gliserol dan ayak. Okay. So, gliserol dengan ayak. Okay, kita buat cawan dulu. Cawan. Okay, kemudian satu bahan di atas. Kemudian tengah-tengah dia biru. Okay. So yang
Cikgu nak color. Mana nak color? Hijau. Cikgu color warna hijau. Bawah cikgu color warna biru. Okay. Yang mana gliserol, yang mana air? Air, bau tu air. Kita tengok. Dia kata tadi lebih tumpat gliserol. Kurang tumpat air. So, air di atas ke air di bawah? Di bawah. Air kurang tumpat. Kurang tumpat. Maksudnya air di atas yang hijau ni ialah air. Yang biru tu ialah gliserol. Kan cikgu dah ajar tadi, yang lebih tumpat akan berada di bawah. Yang kurang tumpat akan berada di atas. Nampak je ni, air di bawah, air di bawah. Okay. So, air di atas, gliserol di bawah. Pasal air kurang tumpat berbanding gliserol. Kita tengok pula petrol dan merkuri. Petrol dan merkuri. Merkuri lebih tumpat. Petrol kurang tumpat. So yang hijau ni petrol ke merkuri? Petrol. Okey. Petrol. Pandai. Petrol. So yang biru tu ialah merkuri. Sebab merkuri lebih tumpat berbanding petrol. Jadi merkuri akan berada di bawah. Pandai. Pandai. Kita tengok pasyak dan ayak. Ini kalau tak tahu jawab ni memang tempeling kepala hampa. Pasyak lebih tumpat, ayak kurang tumpat. Pasyak duduk atas ke? Ayak duduk di atas. Ayak. Ayak akan berada di atas. Pasyak akan berada di bawah. Okey. Faham lagu no? Minyak dan gabus. Siapa duduk atas? Minyak. Minyak dengan gabus duduk atas. Gabus kurang tumpat. Minyak lebih tumpat. Besok kau tengok gabus tenggelam. Takat lebok, takat didih. Besi melebok pada suhu 1536 darjah Celsius. 1500. Ayak mendidih baru 100. Nak bagi besi melebok, kena panaskan 10-15 kali ganda daripada ayak mendidih. Punya panas. Okay. Besi melebok pada 1536 darjah Celsius. Ayak melebok 0 darjah Celsius. Ayak mendidih pada 100 darjah Celsius. Okay. Itu ialah takat lebok dan takat didih. Okay. Takat lebok dan takat didih berapa bahan? La ilaha illallah, pilang di mana pula? Ayak takat lebok 0, takat didih 100, alkohol negatif 117. Takat didih 78 saja. Kuprum dan oksigen. Okay, takat lebok, takat didih tu senang. Ketelarutan. Ketelarutan ialah kebolehan satu bahan melarut dalam pelarut dan membentuk larutan. Ambil hang. Okey. Pertama sekali kita akan tengok perkataan ketelarutan.
Lepas tu kita akan tengok perkataan pelarut dan satu lagi adalah perkataan larutan. Nampak macam sama, kata akar dia larut tapi ditambah imbuhan. Macam belajar bahasa Melayu ni, ketelarutan, pelarut dan larutan. Tiga benda yang berbeza. Tiga benda yang berbeza. Sekejap cikgu tengok dulu. Ni kena ajak Allah ke tak bila. Okay. Untuk lebih lanjut mengenai yang mana pelarut, yang mana ketelarutan, yang mana pula larutan, itu kita akan belajar dengan lebih lanjut pada subtopik yang akan datang. Okey, itu subtopik akan datang. Okey, berapa lah ni? 100 pada 113. Okey, jadi cikgu nak berhenti setakat ini dulu hari ni. Latihan awak muka surat 144. Praktis 5.1. Soalan nombor 1. Soalan nombor 2. Itu saja. Okey, praktis 5.1. Muka surat 144. Soalan nombor 1 dan soalan nombor 2 dalam buku latihan. Ini dalam buku latihan. Tarbin, jangan silap buku Ini saja jawapan. Minggu lepas punya kerja sudah siap? Dah. Seorang pun tak hantar kat cikgu untuk write pembuat ke dah. Okey? Cepat tapi saya lupa. Lupa tak apa. Jangan tak buat saja. Nota. Untuk buku nota. Muka surat 142. Okey. La ilah Allah, siapa baru nak masuk ni? Kita nak habis kelas dah. Awak lambat sangat masuk. Awak pasal apa baru masuk? Kita dah habis dah. Muka surat 142. Salin yang kuning-kuning ni. Awak kecil sangat saya buat ni. Bagi besar sikit. Baru nampak nampak. 142. Salin daripada ayat kita ni. Saya buat, saya bagi sedikit besar sikit. Kemudian saya highlight kan. Ni saya nak highlight ni Start daripada kita pelbagai jenis bahan sampai ciri yang berikut. Itu awak salin start daripada kita tu. Buku apa? Sabarlah. Sampailah ke kuning-kuning ni. Sila salin yang itu. Okey. Kita dapat mengelaskan, awak mengelaskan, saya tak highlight. Kita dapat mengelaskan pelbagai bahan berikut pada ciri yang berikut. Itu tempatan, tekan lebur, tekan duduk dan ketelarutan. Okey. Itu saja, satu cukup lah. Tak maulah bagi banyak-banyak. Kita Tarbin bukan buat pun. Itu dalam buku nota. Itu dalam buku nota. So, 2 saja latihan awak. Soalan latihan ada 2 soalan. Soalan 1, soalan 2. Dan nota 1 sikit tu je salin. Buat kita tahulah. Okay. Tolong cek nama awak. Tolong cek nama. Saya nak ambil attendance. Kehadiran untuk hari ini. Tarbin ada, Nik ada, Nik Akil Nik Muhammad Akil.
Intan Farisha. Kemudian Muiz. Kemudian Farish Farhan. Siapa lagi tak bagi nama ni? Kita ada 8 orang ke 9 orang ni? Aina Nur Fatimah. Ini online ke tak online ni? Aina Nur Fatimah ni. Sengak lah. Aina Nur Fatimah. Kemudian Auni Najla. Ni nama hang ke nama mak hang ke apa? Auni Najla. Auni Najla. Ya, Mana nama hang ah? dah ada nama saya. Kita nama hang ah Auni ah. Okey. Sebaru 7 orang. Tadi kita ada 9. Haikal. Oh, Haikal tak sebut nama lagi dah. Haikal Dini. Haikal Dini betul ya nama? Betul ya nama? Okey. So kita dah 8 orang. Apa seorang lagi? Tarvin, Nik Muhammad Akil, Intan Farisha, Muiz, Faris Farhan, Aina Nur Fatimah, Auni Najla, Haikal Dini. Ada siapa yang saya tak panggil nama tak? Ada je bro. Erin ada je bro. Okey. Kalau gitu sampai sini saja kelas kita untuk hari ini. Baki masa yang ada sila buat latihan dan nota. Okey, jangan lupa latihan ambil gambar WhatsApp saya secara PM untuk saya tanda betul ke salah. Okey, baik. Terima kasih untuk hari ini. Kita jumpa lagi Ada je bro. Jumaat. Bye bye. Bye.